Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini kita akan membincangkan latihan bab 14, muka surat 282, 282 dan juga 283. Ni 282. Okey, soalan pertama. Okey, soalan nombor 6 ni tau. Okey, Raja 2 menunjukkan dua jenis vertebra X dan Y dalam terus vertebra manusia. Namakan vertebra X dan juga vertebra Y. Okay, first kita tengok apakah ciri-ciri asas, ciri-ciri umum yang ada untuk semua vertebra. Vertebra kita ada 5. Kalau kat leher namanya adalah sebagai cervix. Lepas tu dekat kita punya dada, thorax, kita panggil dia vertebra thorax. Kat pinggang kita ada lumbar. Lepas lumbar tu kita ada sacrum dan juga caudal. Tapi kalaulah soalan awak nampak macam ni, okey, soalan yang X dengan Y ni, ini sama ada dia 3 je option. Sama ada cervix, sama ada lumbar ataupun thorax. So cervix, thorax dan lumbar ni dia ada ciri-ciri khas. So kita nak tengok apakah ciri-ciri khas. So yang ini siapa punya? Vertebra yang mana satu? Okay. Now first tengok persamaan dulu. Persamaan antara dua-dua vertebra ni. Persamaan dua-dua mempunyai cuaran spina. Cuaran spina yang ini. Ini adalah cuaran spina. Kemudian okay, ia ada ni cuaran tau. Cuaran melintang. Okey, cuaran melintang ni ada sepasang. Okey, ini cuaran melintang. Ini cuaran melintang. Tapi cuaran melintang yang ni, ini special sikit. Cuaran melintang ni, ini adalah cuaran melintang dia pendek. Cuaran melintang dia adalah lebar dan juga pendek. Ini lebar, pendek. Okey. Now, kemudian kita tengok apa lagi persamaan. Kedua-dua ni mempunyai sentrum. Ini adalah sentrum. Okey. Kemudian kita tengok yang tengah ni, ini adalah salur saraf. Salur saraf. So, persamaan antara dua vertebra ini dalam Raja 2 ni mempunyai cuaran spina, cuaran melintang, mempunyai salur saraf dan juga sentrum. Tapi kita boleh tengok perbezaan antara sentrum. Kalau untuk X, sentrumnya adalah besar. Bila nampak je sentrum ni besar, ini kepunyaan ciri siapa? Ya, ini adalah kepunyaan vertebra lumbar. Okey, dekat sini pula, apa specialnya? Specialnya pula yang dekat Y ni, yang di sini. Ini kita panggil dia adalah sebagai foramen melintang. Foramen melintang ni letaknya salur darah. Melintang. Okay. So, kalau lah awak nampak je foramen melintang ni siapa punya? Foramen melintang ni adalah ciri khas untuk vertebra cervix. Okay, so soalan dah tahu jawab lah. So, jawapannya adalah, okay, X tu adalah nombor A. X adalah vertebra lumbar. Y adalah vertebra cervix. Soalan seterusnya, B. Okay, apakah peranan vertebra semasa pergerakan badan? Okey, semasa pergerakan, kalau kita nak bergerak, kita memerlukan otot. So, ingat tak otot antagonis, bicep dengan tricep? So, apakah fungsi vertebra? Fungsi vertebra adalah sediakan tempat pelekatan otot. Tempat pelekatan otot. Tempat pelekatan otot. Dan satu lagi, ini fakta nombor 1 tau. Facts number 1. Ini number 1 lah. Number 2, okey, vertebra ni ada banyak. Vertebra turus lah. Turus vertebra terdiri daripada banyak tulang vertebra. Okey, right. Yang dihubungkan antara satu sama lain. Dihubungkan antara satu sama lain yang membolehkan tulang melentur.
Okey, dan satu lagi, vertebra ni adalah sendi yang boleh bergerak sedikit. Ingat tak, sendi kita ada 3 jenis. Satu sendi tidak bergerak, which is sutur dekat kita punya tengkorak. Dan kita ada yang boleh bergerak sedikit, which is turus vertebra, boleh bergerak banyak. Yang boleh bergerak, which is kita ada sendi aksal dan juga sendi lesung. Okey, soalan C. Okey, C. Turus vertebra thorax. Okey, turus vertebra thorax ni ciri khasnya ia punya cuaran spina dan cuaran melintang paling panjang compare dengan cervix dan juga lumbar. So, jawapan dekat sini. Vertebra thorax punya 2 muka sendi pada cuaran melintang dan untuk bersendi dengan rusuk. So, senang kata, kalaulah untuk thorax, dia punya cuaran melintang ni yang panjang. Kenapa dia mesti panjang? Ini sebenarnya adalah tempat untuk perlekatan otot. Okay. So, sini. Alright. So, jawapannya, okay, vertebra thorax mempunyai 2 sendi pada cuaran melintang. Okey, kemudian cuaran melintang ni, senang kata cuaran melintang ni, ini dia akan bersendi dengan tulang rusuk. Tulang rusuk. So, senang kata macam ni. Kenapa Tuhan jadikan cuaran melintang untuk vertebra thorax ni panjang adalah untuk sendi dengan tulang rusuk. Maksudnya tempat pertemuan antara tulang rusuk dengan juga cuaran melintang. So, panjang tu untuk bersendi dengan tulang rusuk. So, punya 2 sendi cuaran melintang yang bersendi dengan tulang rusuk. So, ini yang membolehkan tulang rusuk boleh bergerak ketika kita proses tarik dan hembus nafas. So, tulang rusuk boleh bergerak ke atas dan ke bawah. Okey, so itu sahaja. So, kita masuk soalan yang kedua. So, soalan kedua. Okey, dalam pergerakan, ia melibatkan otot antagonis. So, apakah yang dimaksud sebagai otot antagonis? Otot antagonis apabila satu otot mengecut. Ni otot P tau. Otot P ni mengecut. Macam mana saya tahu dia mengecut? Awak biasa tengok, kalau ini tebal, nampak tebal sikit, nampak pendek, ini mengecut. Kalau awak nampak dia macam ni, pace sikit dan memanjang ni macam ni, ini adalah mengendur. So, ini adalah membengkok. So, bengkok yang depan ni, ini adalah bicep. Belakang ni, ini adalah triceps. So, soalan dia, P. Okay, P adalah bicep, otot bicep. Okay, lepas tu Q adalah otot tricep. Okay, apakah tisu T? Tengok T T ni apa fungsi T? T ni menghubungkan, tisu T ni menghubungkan otot dengan tulang, OT. Kalaulah awak nampak this one, yang atas ni, ini menghubungkan TNT, tulang dengan tulang. So, kita ada tisu. Okay. So, sekarang ditanya pasal tulang Y pula. Okay, Y ni apa? Tengok Y ni apa? Y adalah tulang bahagian atas badan kita yang paling kuat. So, ini adalah humerus. Y adalah humerus. Tisu X adalah tendon. Kenapa? Menghubungkan otot dan juga tulang. So, soalan B, apakah fungsi tendon? Apakah 2 ciri tendon? 2 ciri tendon. Tisu X, which is tendon. So, cirinya dia tidak kenyal tetapi boleh dilentur. Kalau ligamen dia kenyal. Tidak kenyal
dan boleh dilentur. Okey. Now, soalan C. Okey, soalan C. Sekiranya X putus akibat kemalangan, apakah masalah yang dihadapi oleh mangsa? Okey, so apakah masalah? So, pertama, okey, kalau ni apakah yang berlaku? Okey, yang awak nampak pergerakan tidak boleh berlaku. So, fakta. Faktanya, pergerakan tidak boleh berlaku. E, explanation. Apa explanationnya? Kerana otot biceps tidak terikat pada tulang radius. Okey, C. Okey, jelaskan. Okey, C pula. D. Cadangkan sejenis makanan yang sesuai untuk seorang itu yang patah tulang. Tulang tahu patah. So, apakah nutrien atau nutrisi yang diperlukan untuk tulang? Okey, so di sini jawapannya apakah dia tanya kat sini sejenis makanan. So, makanan apa? So, nutrien kita perlukan adalah kalsium. So, kalsium ada banyak dalam sumber makanan jenis apa? Okey, contohnya. Okey, so contohnya adalah susu. Susu. Kenapa? Susu ada. Okey, pertama ni fakta. Fakta, explanation. Kenapa susu? E tu explanation. Kerana mengandungi banyak kalsium. Okey, kalsium ni untuk apa? Explanation nombor 2. Okey, explanation number 1, explanation number 2. Kerana untuk pembentukan dan pertumbuhan tulang. Okeylah sekali. E. Okey, terangkan bagaimana semua bahagian yang anda label dalam Raja dapat bertindak dalam keadaan yang ditunjukkan. Apa dulu? Okey, kalau tanya soalan macam ni, awak tengok dulu apa yang awak nampak. Kalau you guys nampak kat sini, okey, awak nampak kat sini, ini adalah keadaan tangan membengkok. So, yang tu senang. So, awak terus dia jawab. E, awak kata, okey, lengan bengkok. Okey, katakanlah tangan atau lengan bengkok. Okey, ni yang kita nampak. Fakta. Explanation. Barulah cakap. Okey, kalau bengkok, awak tengok pergerakan, tengok mana yang mengecut. Mengecut tu yang ada pergerakan. So, yang mengecut kat sini adalah bicep. So, otot biceps kecut. So, bila otot bicep ni kecut, okey, ada daya. Okey, bicep ni kecut. Okey, daya tarikan dipindahkan ke tulang. Dalam kes ni adalah ke tulang. Kalaulah awak nampak kat sini, kalaulah awak tak sure tulang apa daya ni akan dipindahkan. Okey, kalau kat sini ni, kalau bengkok awak nampak kat sini, ini adalah radius. Kalau tak tahu, awak cakap daya tarikan dipindahkan ke tulang saja pun boleh. Daya dipindahkan ke tulang. So, oleh siapa yang pindahkan? Oleh tendon. So, fungsi tendon ni nampak tak? Tendon di sini, ini adalah tendon. Tendon ni adalah menghubungkan otot dengan tulang. So, bila dia menghubungkan, ada daya tarikan dipindahkan. Daya tarikan. Okey. So, daya tarikan dipindahkan ke tulang menyebabkan boleh otot bergerak ke atas, boleh menyebabkan tangan dibengkokkan. So, apabila bicep ni mengecut, okey, kalau awak nak tambah sikit. Okey, bila bicep mengecut, apa yang mengendur? So, otot triceps mengendur. Okey.
Alright. Okay. Now, yang ditunggu-tunggu. Okay, soalan essay. So, kita buat soalan ni adalah untuk preparations untuk awak periksa akhir tahun. Okay. Katakanlah ini adalah essay soalan SPM. Okay. Raja 4 menunjukkan aktiviti pergerakan pada otot manusia. Okay. Now, untuk pada otot manusia, kalau you guys tengok dekat sini, okay, otot manusia ni dia ada melibatkan apa-apa pergerakan otot. Dia melibatkan otot antagonis. Otot antagonis. So, dalam kes ni, otot antagonis kita adalah otot bicep femoris dengan otot quadricep femoris. So, ini adalah otot betis. Kalau bawah sini, ini baru tibialis. Bawah sini, otot tibialis. Okay. Now, so, awak tengok dekat situ kan? Okay, awak tengok yang mengecut. Paling senang tengok mengecut. Okay, labelkan dulu. Okay, so ini kalau awak nampak, ini adalah quadricep femoris kan? So, quadricep femoris, ini kecut. So, kecut kaki lurus. Tengok daripada gambar. Belakang ni, ini adalah otot bicep femoris. So, otot bicep femoris ni kecut, kaki bengkok. Kaki bengkok. Lurus. Saya memanglah. Okey, lurus. Okey. Now, tapi soalan ni besar. Soalan ni lebih kurang 10 markah. Huraikan bagaimana otot, tulang, tendon, ligamen dan sendi membolehkan pergerakan di atas. So, bila dia cakap macam ni, dia bukan nak tengok sahaja. Essay ni bukan nak explain, nak suruh awak explain pasal mekanisme kaki tu lurus dan bengkok untuk pergerakan. Tapi di sini, soalan ni tanya pasal otot, tulang, tendon, ligamen, sendi. Okey, dan membolehkan berlakunya pergerakan. So, kalaulah keluar soalan essay, awak boleh jawab essay tu dalam bentuk paragraf tu, satu paragraf je. Jangan ada pendahuluan, jangan ada penutup macam bahasa Melayu. Awak just buat directly terus kepada isi. So, first. So, mula awak tengok kat sini tanya pasal otot kan? So, kalaulah ditanya pasal otot, awak tengok di situ. Okey. Pergerakan. Tapi saya buat dalam point tau. Senang nak nampak. Pergerakan melibatkan otot antagonis. Dalam gambar di sana, di atas, otot antagonis tu adalah otot quadricep femoris dan otot bicep femoris. Apakah ini maksud antagonis? Maksudnya, apabila otot quadricep femoris kecut, awak buat BM cantik-cantik tau. Otot biceps femoris kendur. Saya sebab saya mengejar masa. Okay, now, okay. So, pertama kita cerita dah pasal otot. Kedua, dia bercerita pasal pula tulang. So, dalam kes sini, awak ada nampak, this adalah tulang paling besar kat dalam badan kita tau, paling kuat. Ini adalah tulang humerus. Humerus kat tangan lah, femoris kan? Femur. Okay, so, okay. Now, tengok tulang. Tulang femur. Okay, merupakan tulang yang besar dan panjang. Ini explanation, ini adalah fakta. Kenapa? Biasakan buat essay dia ada fact explanation. F-E. So, tulang femur ni besar dan panjang kerana untuk menambahkan kekuatan untuk menyokong badan. Okey, ketiga, soalan tanya apa? Oh, tendon. So, apakah itu tendon? So, tendon ialah tisu penghubung yang menghubungkan otot dan tulang. Okey, nombor 5 pula tanya apa? Okey, nombor 5 pula. Sekejap.
Nombor 4. Nombor 4. Ligamen. Cikgu cerita. Ligamen pun sama. Ligamen ialah tisu penghubung. Kalau nak bagi cantik lagi, penghubung yang kenyal. Ini tak kenyal. Tapi tak, ini just tambah je ni. Okey, tak masuk dalam awak punya isi pun tak apa. So, apakah fungsinya? Menghubungkan tulang dengan tulang. Okey, sendi. Ini adalah sendi. Nah, bila tanya sendi ni untuk yang melakukan pergerakan. Sendi ada 3 lagi sekali. Sendi tidak bergerak, sendi bergerak sedikit dan sendi boleh bergerak. Dalam kes ini adalah sendi boleh bergerak. Okey, sendi boleh bergerak. So, sendi boleh bergerak ni, ingat tak? Ada 2. Satu adalah sendi engsel. Satu lagi adalah sendi lesung. So, dalam kes ni awak teka ini adalah sendi apa? Okey, kalau awak tengok dia boleh bergerak satu satah, ini adalah sendi engsel. Engsel. So, engsel boleh bergerak satu satah, 180 sahaja. So, awak kata kat sini ayat dia. Okey, ayat nombor 5. Lutut, patella kan? Lutut, okey, tak ayat tak cantik. Sendi engsel. Sendi engsel. Okey. Ada pada lutut. Awak cantikkan sikit tau. Ada pada lutut. Lutut. Lepas tu pula, saya bagi cantik sikit. Ada 2 sendi sebenarnya. Di atas ni pula. Di atas ni pula, ini. Alamak, tak cantik kala. Ini adalah sendi lesung. So, ada 2 sendi. Di sini, lutut kita ni, sini adalah sendi engsel. Lutut, sendi engsel. Ini tulang punggung kita, itu adalah sendi lesung. Okey? So, kita ada 2 sendi. Kita dah cakap satu sendi engsel ni ada pada lutut. Lepas tu, kita ada sendi lesung. So, sendi lesung ni letaknya di mana? Okey, so sendi lesung ada pada lengkungan tulang lengkungan pelvis. Lengkungan pelvis yang boleh menghasilkan pergerakan semua arah pun awak boleh. Alamak, tak cukup ruang. So, nombor 5. Lepas tu, baru nak cerita pergerakan. So, saya tu buat letak 6 kat sini tau. Okey, 6. So, macam mana boleh bergerak? Awak cerita dulu yang memula. Okey, yang ini, the first one. Saya ambil sini adalah A, sini adalah B. Okey, so, apabila, tengok awak tengok yang mengecut. Okey, kalau mengecut. Okey, saya tunjuk dulu yang A ni. Okey, yang A ni awak tengok di sini. Okey, apabila otot betis mengecut. Okey, otot betis kecut. Ingat tak? Otot betis kecut dulu, dia betis. Otot betis kecut, tumit terangkat. Okey, tumit diangkat. Terangkat pun boleh. Terangkat. Okey, now pada masa sama, kaki menolak ke bawah dan ke belakang. Tapak kaki. Okey. Tapak kaki tolak ke belakang. Bawah. Ke belakang dan bawah lah. Okey, tak cukup ruang. Okey. Lepas tu, awak tengok dia dah bengkok ni kan. Bila dah dibengkok, awak tengok bengkok. Okey. Yang ni, kaki dia jadi apa pula? Lepas tu, awak tengok otot kedua pula kat sini kan. Otot bicep femoris ni nombor 7 tau. Mengecut. Bila mengecut, apa jadi mengecut? Kaki bengkok. Saya tengah cerita yang A tau. Ni. Sekejap saya cerita yang this one. A ni.
Tengok, bengkok. Nampak tak dia bengkok? So, bengkok ni disebabkan apa? Otot bicep femoris ni mengecut kaki bengkok. Bila dah bengkok, tengok lagi the next ni barulah yang B. Yang B tu awak nampak kaki tu lurus. Okey. So, nombor 8 dekat situ awak tengok macam mana kaki tu lurus. So, kaki ni lurus adalah apabila otot quadriceps femoris mengecut kaki diluruskan. So 9. So tindakan pengecutan, tindakan pengecutan dan pengenduran menghasilkan pergerakan. Banyak ni, lebih daripada 10 markah. Cuma saya nak tambah sikit tadi. Tadi kalau awak nampak kat sini, saya kata otot bicep femoris ni mengecut kan kaki bengkok. Esei yang betul sebenarnya lagi cantik, awak cerita dua-dua. Apabila otot bicep femoris ni mengecut, awak cerita juga otot quadriceps femoris dia jadi apa masa tu? Mengendur. Lepas tu bila kaki lurus kan? Lurus tau ni. Typo saya banyak ni. Awak kena bersabar so otot quadriceps femoris, awak cerita pula apa jadi pada otot bicep. Pada masa ni kalau kaki lurus, otot bicep femoris pula jadi apa? Dia jadi kendur.